بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua-dua ibu bapanya. Perkara ini amat bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 14 yang dibacakan di awal khutbah itu tadi, yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung segala kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya adalah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepadanya akulah dua tempat segala untuk menerima balasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun begitu, pada hari ini masih terdapat lagi anak-anak yang lebih mementingkan kepentingan peribadi daripada kepentingan kedua-dua ibu bapa. Bahkan ada yang sanggup memperlakukan ibu bapa seperti orang suruhan. Yang lebih menyedihkan lagi, ada yang sanggup memaki hamun serta memukul ibu bapanya sendiri. Sedangkan dalam Islam, kunci untuk seseorang anak untuk masuk ke syurga ialah perlu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan keredaan kedua ibu bapanya. Hal ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmizi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud keredaan Allah. Keredaan Allah itu terletak pada keredaan kedua-dua ibu bapanya, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua-dua ibu bapanya. Oleh itu, sebagai orang yang beriman, kita dituntut agar senantiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kita hendaklah senantiasa menghormati, mengasihi mereka dengan berbakti kepada mereka. Apabila bergaul dengan mereka, kita hendaklah senantiasa berlemah lembut, berbudi bahasa dan bersopan santun terhadap mereka. Layanlah mereka, kedua-dua ibu bapa kita, sebagaimana mereka membesarkan kita. Jagalah perasaan mereka serta kegembiraan mereka. Elakkan melakukan kekerasan terhadap mereka, sama ada dengan perbuatan maupun percakapan, walaupun dengan perkataan sekalipun. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, sebagaimana yang berikut inilah amatlah berkaitan, dan Tuhan telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menggegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan bersopan santun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian,
Sebagai seorang anak, kita juga hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan untuk kedua-dua ibu bapa kita. Kita hendaklah sering bertanya khabar dan menziarahi mereka kerana mereka akan gembira apabila dapat mendengar suara kita. Mereka dapat mendengar suara kita dan dapat melihat anak-anak di hadapan mata mereka. Rebutlah peluang menjaga dan memelihara mereka, khususnya semasa mereka telah lanjut usia atau ketika sakit. Hindarilah perasaan susah dan berasa letih ketika menjaga dan memelihara mereka, dan janganlah biarkan hati mereka tertutup untuk menerima layanan kita selagi ibu bapa kita masih bernyawa. Curahkanlah segala bakti buat mereka. Usah biarkan ibu bapa kita melalui hari-hari tua tanpa perhatian daripada kita sebagai seorang anak. Ingatlah tanpa ibu bapa siapalah kita, dan adakah kita boleh berada dalam keadaan dan kedudukan yang kita miliki pada hari ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling Allah sukai? Baginda menjawab, solat pada waktunya. Kemudian apa kataku? Baginda menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah. Selain itu, kewajipan anak-anak terhadap kedua ibu bapa bukanlah hanya dilakukan semasa hayat mereka saja, akan tetapi hendaklah dilakukan secara berterusan walaupun mereka telah meninggal dunia. Anak-anak masih boleh menyumbangkan bakti pada mereka dengan pelbagai cara. Pelbagai amalan seperti memohon keampunan daripada berdoa untuk mereka, bersedekah, membayar segala hutang dan melaksanakan semua wasiat yang mereka tinggalkan. Ziarahilah kubur mereka dan hubungilah silaturahim dengan rakan-rakan ibu bapa kita. Kerana hal ini juga merupakan salah satu cara untuk kita membakti kepada kedua ibu bapa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud yang bermaksud daripada Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang lelaki daripada Bani Salamah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah meninggal? Baginda menjawab, ya, berdoalah dan meminta keampunan untuk kedua-duanya, melaksanakan wasiatnya, menyambung jalinan silaturahim mereka dan memulihkan rakan-rakan mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan kepada khutbah pada kali ini, ingin mimbar mengingatkan jemaah sekalian bahawa tanggungjawab anak-anak dalam melaksanakan hak-hak ibu bapa adalah hak yang paling penting sesudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, hendaklah kita mengutamakan mereka dalam segala hal kebajikan lebih daripada diri kita sendiri. Bagi anak-anak yang masih mempunyai ibu bapa, ambillah peluang untuk berbakti dan memohon keampunan bagi memperolehi keredaan daripada mereka. Manakala bagi ibu bapa yang telah meninggal dunia, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, meredai dan merahmati roh mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khudh lahumā janāha dhulli minal rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Bermaksud, dan hendaklah engkau merendah diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan berdoakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku,
cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagai mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jugalah sebenar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Untuk marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunya baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang mengikuti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhilah dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala bencana, wabak dan penyakit, segala bara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya.
Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Amdakan Harisani Syariati As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Takluk Darul Takzim, kepada Raja Zahir Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khmalina binti Bustaman, paduka-paduka dan puteri-puterinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wahdhuril kafarati wa mubadati as-sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwun lid-din. Allahumma farihum al muslimin wa qadil daina 'anil madinin wa asil khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rahiyya wa sa'ira biladil muslimin amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa usulana wa qur'ana jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. صدق الله العظيم.